Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita pada pagi ini, pagi yang barakah, pagi waktu yang Nabi SAW doakan umatnya dengan satu doa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka. Berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang memulakan awal pagi dengan datang ke rumah Allah, sebagaimana para salafun salih saat ketika mana mereka datang ke masjid setelah selesai solat, maka waktu saat ketika mereka nak keluar daripada masjid, mereka akan berdoa secara sir, maksudnya doa secara diam-diam dengan berkata, Allahumma inni qad ujibtu da'watak. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menjawab panggilanmu. Tadi Allah panggil kita dengan azan dan kita datang. Kemudian wasallaitu fariidatak, ataupun wa'adaitu fariidatak, dan aku telah melaksanakan fardu yang engkau wajibkan ke atas aku, iaitu solat. Wantashartu kama amartani, dan sekarang aku keluar dan aku bergerak sebagaimana engkau perintahkan aku, iaitu Allah perintahkan kita cari rezeki, Allah perintahkan kita buat urusan-urusan dunia masing-masing sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Berjalanlah di atas muka bumi ini dan carilah rezeki. Farzuqni min fadlik, ya Allah, maka rezekikan pada aku rezeki yang baik-baik yang ada di sisimu. Wa anta khairur raziqin, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala kurangkan kepada mereka sedikit pun rezeki mereka dengan perbuatan yang mereka lakukan tu tadi. Ini apa yang mereka buat di kalangan golongan salaf setelah selesai daripada mereka menunaikan sesuatu kewajipan. Baik, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita baru sahaja selesai satu ibadat yang besar, ibadat yang masuk di dalam bab ataupun dalam rukun Islam yang 5 yang wajib kita selesaikan, yang datang secara tahunan. Ibadat itu tidak lain dan tidak bukan ibadat yang kita duk minta sebelum ini, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dengan apa yang kita doakan di atas perkenan Allah, akhirnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, di atas segala nikmatnya kita dapat sempurnakan amal soleh yang kita teringin nak buat. Di antara tanda orang beriman, dia sentiasa teringin nak dapat apa yang Allah nak bagi. Dan dia nak dapat ini atas dua sebab. Sebab yang pertama disebabkan kerana dia takut, dan sebab yang kedua kerana dia tamak. Di sana ada satu petikan ayat Al-Quran. Tuan-tuan selalu duk dengar ayat ini, kalau tak baca pun tuan-tuan mesti dengar. Lebih-lebih lagi orang yang selalu datang ke masjid pada tiap-tiap pagi Jumaat. Bila imam mengimamkan solat pada pagi Jumaat, imam akan baca surah As-Sajdah.
Bila imam baca surah As-Sajdah ni, pasti dia akan sampai pada satu ayat yang saya kira ayat ni amat sinonim dengan kita. Ayat yang berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini ayat yang amat menarik. Kerana ayat ini merupakan motivasi kepada kita yang menceritakan tentang satu golongan orang yang bersungguh-sungguh pada akhirat. Orang yang bersungguh-sungguh pada akhirat ni Allah cerita. Allah cerita dalam Quran ni kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah ahli syurga. Tujuannya supaya kita dapat ikut jejak langkah mereka. Kenapa Allah nak cerita? Pasal kita minta. Kat mana kita minta? Dan tidaklah permintaan ini yang paling banyak kita minta di dalam bulan Ramadan. Di antara doa yang paling banyak kita sebut dalam bulan Ramadan, doa apa? Haji Syawal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tapi kalau saya kata ada lagi doa lain yang lebih banyak, rasanya doa apa? Siapa tahu? Ini saya pun tak bawa buku pun nak bagi hadiah pun. Okey, siapa tahu doa apa? Baik, bulan Ramadan kat sini sembahyang tarawih berapa rakaat? 8 rakaat. Oh, 8 rakaat bukan 20. Bukan. Surah panjang-panjang, 8 rakaat tapi surah panjang-panjang. Alhamdulillah. Baik, 8 rakaat maknanya 8 rakaat. Berapa kali kita baca Fatihah? 8 rakaat berapa kali kita baca Fatihah? 8 rakaat berapa kali Fatihah? 16 kali. Hai, ya betul. 16 kali Tuan. Kalau dah 1 rakaat berapa kali kita baca Fatihah? 1 kali. 8 rakaat 8 kali. Kok mana main 16-nya? Okey, baik. 8 kali. Tak apalah. 8 kali tambah lagi 17 dalam solat fardu. 17 tambah 8 dah jadi berapa? 17 tambah 8 dah jadi 25, bukan? Dah 25. Tuan-tuan tahu tak ketika kita baca surah Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Surah Fatihah ni dia bahagi dua. Separuh daripada surah Fatihah ni adalah pujian pada Allah. Separuh yang kedua dalam surah Fatihah tu adalah doa. So separuh yang kedua yang doa ni kita minta dekat Allah ni ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Macam mana Allah cara Allah nak tunjukkan kita jalan yang lurus ni? Bukan waktu kita berjalan tiba-tiba ada lampu suluh kita, tak. Tunjuk jalan yang lurus ni Quran lah. Sebab engkau minta Allah bagi Al-Quran. Macam mana nak dapatnya? Kena buka dan kena lihat. Sebab tu cara bagaimana setiap bila mana kita minta jalan yang lurus, Allah cerita jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Allah telah bagi nikmat. Salah satu jalan orang yang telah Allah bagi nikmat tu ayat yang kita baca tadi, iaitu dalam surah Sajdah. Macam mana ayat tu Allah kata, ada orang yang Allah bagi nikmat pada dia ni, dia boleh buat satu ibadat yang orang lain susah nak buat, tapi dia boleh buat. Apa dia ibadat yang dia buat ni? Iaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia boleh tinggal tempat baring dia, tempat tidur dia, tempat yang paling sedap dia duduk. Lebih-lebih lagi pula kan, semalam hujan, buka aircon 17, pakai selimut tebal, tutup lampu, buka lampu malam. Okey, tidur pula selepas tengok drama pukul 12 malam. Tak sedar dah. Pukul 6 pagi jaga, nak sambung lagi, sambung sikit lagi. Kadang-kadang 6.45 baru bangun. Kalau bangun, ada yang bangun pukul 7, pukul 8 sebab sedap tidur. Kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika ni dia balik ke rumah isteri dia. Salah seorang isteri dia ni nama anak siapa yang Nabi, anak sahabat mana yang Nabi jadikan anak dia tu sebagai isteri Nabi SAW. Cuba sebut tengok siapa dia. Umar. Apa nama anak dia? Nama apa? Tahu pasal apa terlupa? Pasal tak ingat, pasal terlupa. Okey, baik.
ada dua orang anak sahabat yang Nabi SAW peristrikan anak mereka, dan ada dua sahabat yang Nabi jadikan mereka menantu. Sahabat yang Nabi jadikan menantu iaitu Ali dan juga Osman. Akibat sahabat yang Nabi SAW kahwin dengan anak mereka adalah Umar dan juga Abu Bakar. So mulianya Abu Bakar dan Umar sehingga Nabi SAW mengambil anak mereka sebagai isteri. Anak Abu Bakar bernama Aisyah, anak Umar bernama Hafsah. Okey, Hafsah. Okey, baik. So Hafsah ni, satu malam ni Nabi SAW balik ke rumah Hafsah. Bila Nabi balik ke rumah Hafsah ni, Hafsah siapkan sebagai seorang isteri tempat tidur Nabi SAW. Baik, setelah pagi esoknya, Nabi SAW bangun dan bertanya kepada Hafsah, Hafsah, apa yang kau telah buat pada tempat tidur aku? Nabi tanya Hafsah ni apa yang dia telah buat pada tempat tidur dia. Hafsah kata, tak ada buat apa ya Rasulullah. Aku cuma lipatkan lipatan tempat tidur engkau ni kepada 4 lipatan. Nabi SAW ni dia tidur di atas lipatan kain yang dilipat, iaitu kain diperbuat daripada kain kapas yang tebal, dilipat jadi 2. Kalau kita hari ni macam kain gebau ataupun kain toto macam tu lah kot, dilipat jadi 2. Malam tu Hafsah ni dia lipat kain tu jadi 4 lipatan. Pasal apa dia lipat jadi 4? Supaya suami dia ni dapat tidur dengan selesa di atas tilam yang lebih tebal. Sebagaimana kita hari ni, kalau boleh kita nak cari tilam yang paling mahal, tuan-tuan, ada tilam harga belas ribu, puluh ribu pun ada. Hari tu dekat MITC dia orang buat pameran perabot-perabot ni, kita popil lah tengok jual tilam saja. Kita pun tengok, dia kata mainlah cuba, dia kata cuba tak kena bayar, beli baru kena. Cuba dulu dia kata, kalau sedap boleh beli. Kita pun cuba duduk, sedap sungguh. Berapa harga? Yang ni boleh bayar installment, bayar bulan-bulan. Saya kata beli tilam bayar bulan. Berapa harga? Harga RM15,000. Nak tidur ni harga RM15,000. Nabi SAW ni bila dia tidur di atas tilam yang empuk ni, dia tanya, apa yang kau buat? Kata, aku lipat jadi 4 lipatan. Nabi kata, jangan. Pulangkan semula, kembalikan kepada 2 lipatan, kerana 4 lipatan itu menjadikan aku susah nak bangun malam. Menunjukkan bagaimana macam mana Nabi SAW, Nabi sendiri pun merasakan kalau lagi sedap tidur, menjadikan dia satu cabaran yang amat besar. Tapi bagi orang yang beriman, dalam ayat ni diceritakan, ada orang dia boleh tinggal tempat baring dia waktu dia tengah tidur di malam hari, dia boleh tinggalkan. Tinggalkan sebab apa? Yad'una rabbahum, dia bangun nak beribadat kepada Allah. Tinggalkan tempat tidur, bangun untuk nak beribadat bukan satu benda yang senang, bahkan satu benda yang susah. Kenapa dan apa asas ibadat orang yang tinggal tempat tidur ni? Asas dia hanya 2 benda. Yang pertama, khaufan, sebab takut. Yang kedua, tama'an, sebab tamak. Takut dan tamak. Kita ni 2 benda ni saja. Bahkan kita mai ke masjid pada tiap-tiap pagi pun sebab 2 benda. Yang pertama takut, yang kedua tamak. Ada orang dia mai masjid sebab apa? Gila, dia kata, ustaz, takkan tak mai, umur dah 60 tahun. Takkan saya tak kena buat ibadat lagi. Maknanya dia buat ibadat sebab dia takut pada Allah. Yang kedua tama'an. Tama'an ni tamakkan kepada ganjaran pahala yang Allah nak bagi pada kita. Dan inilah juga asas yang menjadikan kita beribadat dalam bulan Ramadan. Yang pertama takut, yang kedua tamak. Menariknya di sana saya nak ceritakan bagaimana mereka, golongan-golongan salaf, selepas daripada Ramadan ni, asas ini masih lagi mereka bawa dalam hidup mereka. Asas takut dan juga tamak. Takut dan juga tamak ketika beramal ibadat ni, itulah yang mereka bawakan ketika Ramadan dan selepas daripada Ramadan. Sebab itu di sana saya masukkan dalam posting Facebook saya beberapa hari yang lalu, kisah seorang tokoh, seorang salaf yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ni di antara salafun soleh. Banyak orang yang nama Hammad. Di antaranya anak Imam Ahmad bin Hanbal pun bernama Hammad juga. Hammad ni di antara banyak tokoh-tokoh, dan kita tak ramai orang Melayu ni nama Hammad. Saya cadangkanlah kalau siapa dapat cucu lepas ni, ataupun dapat anak dia kahwin lain, dapat pula anak baby baru pula. Okey, Haji Syawal boleh? InsyaAllah Haji Syawal kata. Rumah dia dengar Haji Syawal jawab insya-Allah.
InsyaAllah tu kalau ramai-ramai amin ni boleh jadi je. Baik. So, bila apa namanya, ada orang ni bila mana mereka kita katakan dia dapat anak, tak ramai di antara kita namakan dengan nama Ahmad. Kita ramai letak nama Ahmad, Muhammad. Lepas ni tukar nama Hamad. Okey, Hamad ni sama juga daripada Muhammad juga, daripada Ahmad juga, daripada Mahmud juga, daripada kalimah hamada, orang yang banyak pujian. Hamad, orang yang banyak pujian. Okey, so nama yang baik Hamad, H-A-M-M-A-D, Hamad. Okey, Hamad. Hamad nama yang baik. Saya dua kalau dapat anak lelaki, yang pertama Hamad, yang kedua Humaid. Dua-dua datang daripada kalimah yang sama juga. Hamada, pujian. Hamad, banyak pujian. Humaid, yang terpuji, yang terpuji dan disayangi. Okey, Humaid. Okey, itu beza. Baik, jadi Hamad ni apa dia buat? Dia ni ketika mana bulan Ramadan ni, subhanallah, dia di antara orang yang Allah berikan kepada dia kelapangan hidup. Maksud kelapangan hidup ni orang yang kaya lah. Waktu bulan Ramadan ni dia menjamu orang berbuka puasa. Menjamu orang berbuka puasa selain daripada ibadat. Ibadat dalam bulan Ramadan ni ada dua ibadat. Yang pertama ibadat khususi, ibadat fardi, ibadat kita individual. Yang kedua ibadat jama'i, ibadat dalam bentuk ramai yang ada hubung kait dengan orang. Ibadat individual ni puasa, solat malam. Ibadat yang berhubung kait dengan orang, jamu orang makan, berbuka puasa, jamu orang berbuka puasa, bersedekah kepada orang. Baik. Apa berlaku pada Hamad? Hamad ni bila Allah berikan pada dia kelapangan ketika bulan Ramadan ni, dia jamu orang berbuka puasa dan dia bersedekah kepada orang dan dia buat kebaikan yang banyak dalam bulan Ramadan. Tapi habis saja bulan Ramadan, apa yang dia buat? Habis saja bulan Ramadan, ketika hari raya, maka dia telah bersedekah, menjamu orang makan dan dia akan bersedekah kepada orang ramai, iaitu sebanyak setiap seorang ni 100 dirham. Setiap seorang selepas raya saja ni dia akan sedekah dekat orang 100 dirham. Pasal apa dia sedekah 100 dirham ni? 100 dirham tuan-tuan tahu bersamaan dengan berapa? 100 dirham dalam sekitar 2,000 lebih. 100 dirham ni 2,000 lebih dia sedekahkan seorang dengan duit. Setiap seorang dia bagi 100 dirham. Pasal apa dia bagi 100 dirham ni? Pasal dia, kerana apa? Kerana dia nak istiqamah selepas daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan aku boleh buat kebaikan, selepas Ramadan pun aku nak buat kelebihan kebaikan yang lebih lagi. Sebab apa? Sebab kerana kelebihan yang berlaku di dalam bulan Ramadan ni Allah gandakan pahala. Maka selepas bulan Ramadan Allah gandakan, tapi tak sebanyak bulan Ramadan, maka dilakukan lebih kebaikan supaya mendapatkan pahala setanding dengan pahala yang berada kat dalam bulan Ramadan. So apa yang mereka buat? Maka mereka melakukan kebaikan demi kebaikan selepas daripada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Tujuannya kerana dua benda. Yang pertama takut, yang keduanya kerana tamak akan ganjaran dan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Itu Hamad. Baik, ada lagi di antara sahabat-sahabat yang lain. Okey, contohnya diceritakan bagaimana Amirul Mukminin Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia setelah selesai bulan Ramadan, masuk hari raya. Ketika masuk hari raya ni, dia keluar dan bercakap kepada orang ramai, berkhutbah. Zaman dahulu, siapa yang jadi ketua menteri, siapa yang jadi perdana menteri, siapa yang jadi pemimpin masyarakat, siapa yang jadi tok sidang, siapa yang jadi pengerusi JKKKKK, dia akan mengetuai. Mengetuai bukan sekadar di dalam program masyarakat, bahkan termasuk dalam program ibadat. Mereka pemimpin ni pemimpin kepada orang ramai dan pemimpin pada orang Islam. Maka Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz ni dia akan keluar dan dia akan memberikan khutbah. Di antara menariknya salah satu khutbah Amirul Mukminin, apa yang dia buat pada waktu tersebut, maka dia berkata kepada para jemaah ketika khutbah dia tu tadi. Apa di antara satu katanya? Dia kata ayyuhan nas. Dia kata wahai manusia. Dia kata sesungguhnya kalian sumtum lillah salasina. Kamu telah berpuasa kepada Allah kerana Allah salasina yauman. 30 hari kamu berpuasa kerana Allah.
Bukankah kita berpuasa sebelum ni 30 hari? Wa qumtum salasina lailah. Dan kamu telah melakukan ibadat selama 30 malam. Tiap-tiap malam kita solat tarawih, kita berpuasa 30 hari waktu siang hari, waktu malam pula kita tambah lagi dengan solat malam sebanyak 30 malam. Tiap-tiap malam kita solat tarawih, tak kurang sikit pun bermula rakaat pertama solat tarawih sampai kepada witir, jumlah adalah 11 rakaat. Tiap-tiap malam. Kami di Masjid Airport 23 rakaat termasuk witir. Tiap-tiap malam 20 tambah 3 witir 23. Tiap-tiap malam kebanyakan kita membuat solat tarawih sebanyak 13 ataupun 11 ataupun 23 rakaat. Baik, so dia kata kamu dah puasa di siang hari kerana Allah 30 hari, malamnya pula kamu beribadat sebanyak 30 malam. Baik, wa kharajtumul yaum, dan hari ini kamu keluar. Kenapa hari ini kita keluar daripada selesai keluar daripada bulan Ramadan ni? Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kamu nak? Ini soalan yang ditinggalkan kepada kita. Baik, Umar Abdul Aziz ketika solat raya dia khutbah. Dalam khutbah dia kata, dia kata Pak Haji sekalian, puasa 30 hari kan? Ya. Solat malam 30 malam kan? Ya. Sekarang kamu telah keluar daripada bulan Ramadan. Apa yang kamu nak? Tentu nak apa? Nak apa ni setelah kita beribadat dah 30 hari dah ni? Nak apa? Haji Syawal nak apa? Nak istiqamah dalam ibadat. Okey, satu jawapan yang bagus. Ada juga poin kita ni, kita nak cerita tentang istiqamah. Siapa lagi nak jawab? Nak apa? Nak pahala. Semua orang nak pahala. Tapi ada satu benda, pahala semua pasti. Allah janji, Allah kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hampa tahu tak, Allah kata orang yang bangun malam tadi tu, Allah kata setiap orang dia tak tahu pun apa yang Allah nak bagi dekat dia, tapi Allah kata kami balas, kami pasti balas. Maknanya pahala confirm, kita akan dapat pahala. Baik, tapi ada satu benda lagi. Siapa nak jawab? Apa benda yang kita nak ni setelah kita berpuasa 30 hari, kita solat malam sebanyak 30 malam? Apa yang kita nak? Dapat kesihatan. Bagus, betul juga, kita nak sihat supaya kita dapat buat ibadat lagi, sungguh. Tapi nak apa? Nak takwa. Takwa itu diraih dalam bentuk perbuatan. Boleh juga, sebab itu di antara target. Apa dia? Sahabat kita jawab. Kita mengharapkan qabul. Apa dia qabul? Penerimaan, Allah terima amalan. Tuan-tuan tak takutkah kita ni, kita beribadat selama 1 bulan, Allah tak terima amalan kita? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku ketika manusia dah sampai ke akhirat? Berapa banyak manusia minta balik semula ke dunia? Tuan-tuan baca, saya ambil surah hak selalu, tuan-tuan selalu duk baca lah. Baik, dalam surah As-Sajdah juga, bukan? Dalam surah As-Sajdah, waktu Allah cerita tentang geng Mekah. Geng Mekah ni dia tak puas hati dekat Nabi SAW pasal Nabi suka cerita pasal akhirat. Sikit-sikit akhirat, sikit-sikit akhirat, sikit-sikit mati. Apa tak nak cerita hak baik sikit kalau kau nak cerita dekat kami. Bahkan mereka kata dekat Nabi SAW ni, "Aiza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid." Dia kata, "Oh Muhammad, kalau kami dah mati masuk kat kubur, takkanlah kami nak dikembalikan balik." Allah jawab, Allah kata, "Qul," pi cakap dekat orang hak jenis tak mau cakap, tak mau dengar pasal mati ni, tak mau dengar pasal akhirat ni, tak mau dengar pasal amalan dia ni sama ada Allah terima tak nak terima ni, pi cakap dekat dia, "Qul yatawaffakum malakul maut." Kalau Allah kirimkan malaikat maut dekat hang, malaikat maut ni datang tarik nyawa pada waktu tersebut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Confirm dah engkau ni akan dibawa pergi menghadap Tuhan yang menjadikan engkau. Engkau pasti akan dibawa jumpa Tuhan. Baik, Allah cerita lagi apa yang berlaku selepas manusia ni mati, dia dibawa menghadap Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalaulah hampa semua ni dapat tengok dengan 2 biji mata apa yang berlaku, manusia yang dibawa menghadap Allah ni macam mana keadaan dia, nakisu ru'usihim, tunduk kepala. Waktu dia menghadap ni, menghadap dalam keadaan kepala tunduk.
Baik, kemudian dia berdoa, minta dekat Allah waktu tu, malunya, takutnya, bimbangnya ni ketika di hadapan Allah ni, dia tunduk kepala, kemudian dia kata, Rabbana absarna, Tuhan, kami dah tengok, kami dah tahu, wasami'na, kami dah pernah dengar, ada orang dah bagi peringatan dekat kami. Farji'na na'mal salihan, boleh tak kembalikan balik kami ke dunia, kami nak buat amal soleh semula. Inna muqinun, kerana hari ni kami yakin. Pasal apa dia minta balik ke dunia ni? Pasal nak buat balik amal soleh yang mungkin dulu dia tak buat ataupun dia tersalah buat. Sebab tu takutnya kita ni, bila kita buat, takut-takut Allah tak terima. Baik, keadaan yang kedua, manusia dihadapkan di hadapan Allah. Allah kata, wa wuzi'al kitab. Diletakkan buku catatan amalan di hadapan manusia. Fataral mujrimuna musyfiquna mimma fi. Orang yang buat salah ni kat dunia ni, dia pun tengoklah buku catatan dia. Apa dia kata? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya Allah, celakalah aku. Buku apa ni? Buku apa punya buku ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua benda Allah kira, Allah kira, Allah kira. Fawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Semua benda yang dia buat, dia dapati semuanya telah pun tercatat. Tercatat, hak paling kita takut ni semua ditanda pangkah, 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 pangkah. Apa guna hidup 60 tahun kalau Allah tak terima pun amalan yang kita buat? Apa guna kita berpuasa 30 hari dan kita bangun malam 30 malam dan Allah tak pandang amalan kita pada waktu tersebut? Rugi yang teramat rugi. Pasal itulah yang kita berdoa selalu. Di antaranya tiap-tiap rakaat, 4 rakaat yang keempat ni, kita akan doa dengan satu doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta engkau redha pada kami dan minta syurga. Pasal apa diletakkan redha dulu sebelum daripada syurga ni? Sebab atas satu sebab. Redha Allah ni penanda aras yang amalan kita Allah terima. Redha penanda amalan kita ni Allah terima. Walaupun amalan kita tak sebaik mana, tapi bila ada redha ni, maknanya kalau kita katakan kita ni anak, mak bapak kita ni, kita bukan tak buat salah, kita buat salah. Tapi bila mak bapak ni, dia tahu kita buat salah, tapi sebab anak dia sayang dekat kita ni, dia kata tak apalah, dia kata ni anak aku, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Kalau Allah nak azab, Allah boleh azab kita, hamba dia. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau nak ampunkan mereka ya Allah, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Ayat ini Nabi baca sehingga berderai air mata Nabi ketika mana solat malam dia baca, ya Allah, kalau engkau nak azab atas kesalahan umatmu, hamba-Mu ni, engkau boleh azab. Tapi kalau engkau nak ampunkan, sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun. Itu yang kata Allah ni, yang paling kita takut amalan kita Allah tak nak terima. Dan inilah yang menjadi target di antara para salafun salih bila mana mereka beramal. So saya sebutkan di sana ada satu riwayat yang menceritakan tentang apa? Tentang satu hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim. Baik, kita dah perhatikan sebelum ni bulan Ramadan dia mai dengan cepat, habis pun dengan cepat, tak sedar, sudah sebulan saja. Sudah dah masuk dekat nak raya, sudah raya. Hari ni dah raya ke berapa Haji Syawal? Haji yang ke-10, raya yang ke-10 dah, subhanallah. Raya yang ke-10, cepat sangat. Ni dah nak masuk haji pula lepas ni. Baik, so apa berlaku pada waktu tersebut? Kita dah pun meninggalkan bulan Ramadan yang kita doa hari tu, kita dah tinggalkan. Maka di sana ada satu kisah yang menceritakan tentang salafun salih. Okey, tentang salafun salih. Maka di sana diceritakan tentang bagaimana para salafun salih ni, satu keadaan yang berlaku, satu petikan ayat Al-Quran. Okey, baik. Satu ayat Al-Quran ni iaitu dalam satu surah, iaitu surah Ali Imran ayat yang ke-30. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat yang ke-30 ni Allah kata, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Hari ketika Allah jadikan setiap jiwa, setiap manusia itu, apa yang dia buat tu Allah bawa mai depan dia. Hari ketika satu hari ni, hari yang dinamakan hari kiamat, Allah akan bawa datang pada setiap orang manusia, seorang demi seorang ni, semua benda yang dia buat ni, dia bawa datang di hadapannya. Semua benda bermula saat ketika dia balik, sampailah kepada saat dia meninggal dunia. Semua dibawa mai kat depan dia. Baik. Pada waktu tersebut, kata Nabi SAW, yunadi rabbukum.
Allah akan memanggil hamba dia tu tadi. Si Fulan bin si Fulan, Haji Syawal, sila datang ke depan. Haji Syawal pun datang. Haji Syawal pasal dia duduk sebelah. Okey, pasal tu saya sebut nama dia. Baik. Haji Syawal sila datang ke depan. Allah pun panggil. Ketika Allah panggil, maka apa yang berlaku? Allah akan berkata, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Dia kata, sesungguhnya semua amal engkau yang tercatat dalam buku ni, aku telah catat dan aku kira sedetail-detailnya. Summa uwaffiyakum iyyaha. Kemudian aku akan balas sama ada kebaikan ataupun kejahatan yang kau buat, aku akan balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati dia telah melakukan kebaikan, maka ucapkan pujian kepada Allah. Waman wajada ghairu zalik, dan siapa yang bertemu dengan benda yang lain daripada kebaikan, dia tengok ada dosa yang dia telah lakukan pada waktu tersebut, fala yalumanna illa nafsa. Jangan duk salahkan orang lain melainkan diri engkau sendiri. Di akhirat kelak Allah akan panggil kita menghadap. Allah akan kata, wahai si Fulan bin si Fulan, ini semua amalan kau yang baik aku akan balas. Kalau kau dapati ada kebaikan, ucapkan pujian kepada Allah. Sebab tu ahli syurga mereka mengucapkan alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna lahu. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan pada kami jalan ini. Kalau Allah tak tunjuk, kami pun tak jumpa jalan ini. Maka mereka mengucapkan pujian. Dan jangan disalahkan diri kalian kalau kamu dapati ada kejahatan yang kamu lakukan. Hadis ini direkodkan oleh Muslim. Apa pengajaran daripada hadis ni? Pengajaran daripada hadis ni, semua benda yang kita buat ni akan jadi dua. Sama ada jadi baik, diterima, ucapkan alhamdulillah, ataupun yang kedua, dia jadi benda yang tak baik, tak perlu nak salahkan sesiapa pun, kita yang melakukan kesalahan tersebut. Siapa nak buat, maka bertaubat kepada Allah. Baik, sebab tu bila mana disebut di sana, para salafun salih, mereka berkata, Ramadan ni dia kata ni seumpama pasar. Pasar yang didirikan tapi masa dia terhad. Dalam pasar ni kita boleh beli sebanyak-banyaknya yang kita nak beli, dan kita boleh ambil untung sebanyak-banyaknya, kerana Allah jadikan jual beli yang paling menguntungkan adalah dalam bulan Ramadan. Iaitu dalam arti kata bukan jual murtabak, ni iaitu jual beli dalam perkara-perkara akhirat. Baik, dan ada orang di sana yang untung, ada orang yang rugi. Dan siapa yang untung ni, hendaklah dia mengucapkan pujian kepada Allah. Dan siapa orang yang rugi, adakah dah habis? Tak, belum habis lagi. Apa yang dia perlu buat, maka hendaklah dia pohon keuzuran kepada Allah, dan banyakkanlah bertaubat kepada Allah, dan minta Allah terima amalan-amalan dia pada waktu tersebut. Kita ni geng mana? Geng hak banyak untung ke geng hak banyak rugi? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan buat untung banyak, ucapkan pujian pada Allah. Tapi kalau rasa tuan-tuan rugi banyak ni, hendaklah kita bertaubat pada Allah. Mintalah Allah terima amalan kita, walaupun kita buat mungkin tidak setanding ataupun tak setara sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kita. Sebab tu di dalam bab amalan ni kena jadi orang macam businessman. Amal ibadat ni dia kena jadi macam orang businessman yang selalu tengok untung rugi. Sebab tu selepas habis bulan Ramadan ni, para salafun soleh mereka akan bermuhasabah kembali dengan apa yang telah mereka buat. Bila muhasabah dia dapat satu result, postmortem dia, ada malam yang solat tarawih tapi tak khusyuk. Ada orang yang berhajat nak khatam Quran, tak sempat khatam. Ada orang yang berhajat nak buat benda tu, tak terbuat. Maka dia nampak kelompongan yang berlaku. Pada waktu tersebut dia datang perasaan takut. Datang takut ini dia akan pergi kepada dua. Yang pertama bertaubat kepada Allah. Yang kedua dia minta Allah terima walaupun sedikit amal kebaikannya. Ya Allah, pandanglah kebaikan aku dan terimalah kebaikan tersebut. Baik, saya tunjukkan satu contoh. Kami ceritakan pada terakhir Ramadan hari itu dalam beberapa siri tazkirah saya. Sahabat dan mereka ni beramal dengan Al-Quran. Ada satu petikan ayat dalam Al-Quran cerita geng syurga. Geng syurga ni ada ciri-ciri dia. Baik, apa Allah sebut dalam surah Ali Imran juga ayat yang ke-17. Allah kata, Allah sebut apa? Iaitu as-sabirina was-sadiqina. Orang yang bersabar, orang yang benar dan jujur kepada Allah. Wal qanitina,
dan orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Wal munfiqina, dan orang-orang yang selalu infak harta benda mereka kepada Allah. Bukankah kita ni berlaku dekat kita ni waktu bulan Ramadan ni? Yang pertama, kita sabar dengan ujian yang Allah jadikan untuk kita sabar. Sanggup kita tahankan diri kita ni saat ketika kita berada di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita jadi orang yang jujur kepada Allah. Sama sekali kita takkan belot ketika puasa. Orang tak nampak pun, tapi kita tetap jujur, benar kepada Allah dengan puasa sungguh-sungguh. Wal qanitina, kita orang yang patuh dan taat pada perintah Allah. Wal munfiqina, kita juga jadi orang yang bersedekah ringan tangan ketika bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Macam mana nak beramal dengan ayat ni? Kita tengok salafun soleh macam mana mereka buat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ada qadam dia. Nama qadam dia ni Nafi'. Pembantu dia ni nama Nafi'. Dia akan beribadat di dalam bulan Ramadan ni. Bila dia beribadat ni, sampai di penghujung malam ni, dia tanya dekat Nafi'. Dia kata, Nafi', dah sahur ke belum? Nafi' kata dah masuk waktu sahur. Dia kata, ya Maulai, Tuan, dah masuk waktu sahur. Masuk saja waktu sahur, terus pada waktu tersebut, wal mustaghfirina fil ashar, mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung daripada amalan yang mereka lakukan, mereka minta ampun. Tuan-tuan, di penghujung amalan yang kita buat, bila kita buat sesuatu amalan, di penghujung amalan tersebut, dua benda kita kena minta. Yang pertama, minta Allah terima. Yang kedua, minta ampun. Kenapa minta Allah terima dan minta ampun? Pasal kita tak tahu Allah terima ke tak. Dan yang boleh terima hanya Allah sahaja. Dan yang kedua, kenapa nak minta ampun ni? Pasal dua sebab. Yang pertama, sebab kita tak tahu, barangkali ada kecacatan yang berlaku ketika puasa kita. Baik. Yang kedua, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah dalam bentuk kita minta ampun pada Allah. Saya sebutkan sebelum-sebelum ini, kenapa kita kena banyak istighfar. Walaupun selepas daripada bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan pun istighfar tak boleh tinggal. Pasal apa tak boleh tinggal ni? Sebab dua benda. Yang pertama, sebab kita takut kalau ada kesilapan yang kita buat ni, Allah ampunkanlah kesilapan ni tadi. Dan yang kedua, sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, seumpama orang yang berhutang. Kita ni berhutang dengan si Fulan. Saya berhutang dengan Haji Syawal RM100. Saya kata bulan depan saya bayar. Sampai bulan depan saya tak boleh bayar dengan Haji Syawal. Apa saya nak ucap dekat Haji Syawal? Saya nak kata terima kasih bagi dekat saya hutang? Tak. Saya kena kata dekat dia, minta maaf, saya tak boleh bayar hutang lagi. Sama juga dengan manusia ni, kita dapat nikmat banyak Allah bagi. Antara nikmat besar yang Allah bagi ni, Allah bagi kita jumpa dengan bulan Ramadan. Disebabkan bulan Ramadan ni lah kita dapat banyak kebaikan yang ada di sisi Allah walaupun kita tak nampak. Baik, bila banyak dapat nikmat, macam mana cara boleh balas balik tak nikmat tersebut? Tak terbalas nikmat kita ni. Yang kita dapat ni, kita nak balas balik, tak terbalas. Orang ni bila dia dapat satu-satu kebaikan, dia tak mampu nak balas balik, dia minta maaf. Sebab tu kita kena istighfar. Tujuannya supaya apa? Nikmat yang kami dapat, kami nak bayar balik, tak terbuat, maka kami pohon maaf padamu ya Allah. Maka dalam bentuk istighfar. So dua benda, yang pertama minta Allah terima, yang kedua dalam bentuk kita bertaubat kalau sekiranya ada sebarang kecacatan. Termasuk ketika kita solat. Tuan-tuan, waktu kita solat, kalau kita tertinggal satu sunat, dia panggil sunat ab'ad, tertinggal kunut, apa kita kena buat? Sujud sahwi. Ataupun kita tersalah dalam beberapa perkara ketika solat, kita disunatkan sujud sahwi 2 kali sujud yang dinamakan sujud sahwi. Sebagaimana kita katakan solat, bila buat kesilapan, sujud sahwi tadi tu tujuan nak cover balik kesilapan tu tadi. Macam itulah juga dengan puasa. Orang yang berpuasa, sujud sahwi bagi puasa tu apa? Zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah ni nak cover balik sebarang kecacatan yang dia buat ketika bulan Ramadan ni dengan zakat fitrah. Sebab tu jangan kedekut ketika bayar zakat fitrah. Dan banyakkan sedekah ketika bulan Ramadan ni dan selepas daripada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Supaya dapat cover balik kesilapan-kesilapan yang kita buat ketika berlakunya bulan Ramadan ataupun waktu puasa dahulu. Dan ini asas yang mereka buat pada waktu tersebut. Baik, kana salafus salih. Baik, saya baca dalam satu petikan ni, dia kata orang yang terdahulu daripada kita, hinama yantahi Ramadan,
Ramadan, setelah selesai daripada bulan Ramadan, yusibuhumul ham. Mereka jadi sedih dan duka cita yang amat sangat. Baik, orang yang salaf ni, salafun salih ni yang terdahulu daripada kita ni, bila habis bulan Ramadan ni dia rasa sedih yang teramat sangat. Dia panggil hazin, sedihnya. Bukankah kita sedih juga hari pertama kita raya, bila masuk pukul 7 petang. Pukul 7 tu kita dah duduk terasa dah. Terasa apa? Teringat balik semalam hari terakhir kita berpuasa. Hari terakhir kita berpuasa, hari terakhir kita duduk dalam bulan Ramadan. Sekarang kita dah masuk dah bulan Syawal. Maka orang yang salafun soleh ni, mereka akan merasakan satu rasa, perasaan apa? Perasaan sedih yang teramat sangat. Baik. Dan keadaan mereka ini digambarkan dalam satu perkataan, iaitu al-wajal. Apa dia kalimah al-wajal ni ataupun al-wajil? Baik, al-wajil, al-khawif, orang yang takut. Dah raya nak takut buat apanya? Raya seronoklah, tapi tak. Salafun soleh ketika hari raya mereka jadi orang yang amat takut dan amat bimbang yang teramat sangat. Apa yang mereka takut dan apa yang bimbang? Baik, di sana ada satu benda yang mereka bimbang. Yang mereka bimbangkan tu dengan satu perkataan yang disebut hal, iaitu adakah tuqabbil, adakah Allah menerima apa? Minna, an tuqabbil minna, adakah Allah terima ke tak terima amalan aku ni? Pernah tak kita fikir, ya Allah, selama usia aku 60 tahun, 70 tahun ni, Allah terima ke tak terima amalan yang kita buat? Baik, yang inilah yang menjadikan mereka sedih. Baik, maka mereka inilah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, berbentulan dengan ayat surah Al-Mu'minun ayat 60 dan ayat 61. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran ni, dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ni ada cerita tentang orang-orang yang baik, tentang geng syurga, tentang orang yang baik ni. Ciri orang yang buat baik, saya mulakan dengan ayat 56. Tadi kita baca ketika solat subuh. Baik, 56, 57, 58, 59 sampai ayat yang ke-61 surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ni surah yang menarik untuk kita perhatikan ciri-ciri orang yang bila dia buat baik, apa yang dia kena buat. Kita tengok ayat dia. Allah Subhanahu wa taala sebut, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nusari'u lahum fil khairat. Baik, orang yang baik ini, apa yang mereka buat ni? Iaitu mereka adalah golongan, iaitu orang-orang yang senantiasa bersegera. Bersegera buat apa? Mereka orang yang takut. Mereka ni orang yang amat bersegera melakukan kebaikan. Baik, apa yang mereka buat? Nusari'u lahum fil khairat. Mereka adalah golongan yang iaitu bersegera. Orang yang bersegera. Kami menyegerakan bagi mereka dalam kebaikan. Balla yash'urun. Okey, baik. Allah nak bagi kebaikan kepada mereka ni, mereka tak sangka, tak sedar pun. Baik, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Allah kata lagi, sesungguhnya orang yang takut azab kerana Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Kita ni bila kita buat satu-satu amalan ni kena ada rasa takut. Takut ni menjadikan kita berhati-hati waktu kita buat satu-satu benda ni, kita buat dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian apa yang berlaku? Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang yang beriman dengan tanda-tanda yang Allah bawa datang. Bulan Ramadan, bulan peringatan pada kita betapa usia kita makin bertambah dan peluang Allah beri lagi sekali. Adakah lagi tahun depan ni Allah nak bagi balik dekat kita ni? Allahu a'lam. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita yang meninggal, iaitu sebelum Ramadan, ketika Ramadan, bahkan selepas daripada Ramadan. Sebahagian daripada salafun soleh mengatakan, kami memerhatikan siapa yang meninggal selepas Ramadan. Siapa yang meninggal lepas Ramadan ni, mereka rasa satu kepuasan. Kenapa? Kerana mereka itu termasuk di antara husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Mereka meninggal selepas mereka selesai melakukan satu kebaikan yang besar, seumpama orang yang meninggal selepas haji dan umrah, ataupun orang yang meninggal selepas daripada mengerjakan solat. Begitulah juga dengan orang yang meninggal selepas daripada bulan Ramadan. Itu di antara salah satu alamat ataupun tanda husnul khatimah bagi orang yang meninggal selepas daripada menyelesaikan satu tugasan yang besar. Baik. Apa lagi yang mereka buat? Allah kata lagi, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka ini orang yang tidak mensyirikkan Tuhan. Ayat 60 ni lah poin yang kita nak baca. Wallazina yu'tuna ma atau
wa qulubuhum wajilatun. Mereka ni orang yang memberikan apa yang mereka sedekahkan dengan hati penuh rasa takut. Tuan-tuan, orang yang bersedekah ni seronok ke takut? Patutnya seronok lah kita boleh bersedekah. Kita bagi duit raya dekat budak-budak, kita jamu orang makan, kita bantu orang, kita buat kebaikan pada orang. Sepatutnya kita jadi seronok pasal kita boleh buat baik. Tidak. Orang yang beriman, surah yang saya baca ni surah cerita tentang orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bila dia buat satu amal kebaikan, dia bukan rasa seronok tapi dia rasa takut. Peliknya ni ayat ni, satu ayat yang patut kita perhatikan. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman aras tinggi. Ni geng beriman ni, grade A punya iman ni. Ni bukan grade C, bukan grade D punya beriman, tapi mereka golongan beriman yang grade A punya iman. Apa yang mereka buat? Iaitu mereka ni wallazina yu'tuna ma atau. Bila mana mereka bagi apa yang Allah bagi dekat dia, iaitu Allah bagi kelebihan harta benda dekat dia, dia pun bersedekah. Apa yang berlaku? Wa qulubuhum wajilatun, tapi hati dia takut. Bila dia buat baik ni, tiba-tiba dia jadi takut. Pelik. Sepatutnya bila buat baik kita seronok, tapi geng beriman aras tinggi ni, bila dia buat baik, hati dia jadi takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Takut apa ni? Takut kerana mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Apa asas takut? Kita tengok dalam tafsir. Baik, tafsir dia cerita apa tentang ayat ini? Menariknya ayat ini, wallazina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Baik, ceritanya ayat ini, mereka ni adalah orang yang takut. Takut apa? Takut amalan mereka tidak diterima. Bahkan Allah sebut lagi, ulaika yusari'una fil khairat. Geng yang takut ni, dia buat baik dan dia takut ni, orang yang bersegera melakukan kebajikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka berlumba untuk nak buat baik. Mereka ni bila buat kebajikan ni, dia berlumba untuk buat baik, dan ketika dia buat baik ni, dia jadi takut. Tapi dia masih lagi dia buat baik walaupun dia takut tadi. Kita lihat apa kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah ni dia pernah tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tentang ayat ini, allazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dia kata ayat yang mengatakan orang bila mana dia bersedekah dengan apa yang Allah bagi dekat dia, hati dia ni rasa takut. Siapa mereka ini ni? Siapakah mereka ini? Maka Nabi SAW jawab, wallazi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamru wa huwa yaqafullah. Aisyah ingat ayat ni cerita orang yang buat dosa kemudian dia takut kepada Allah. Adakah mereka ini orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum arak? Bila mana mereka buat satu-satu perbuatan jahat ni, mereka takut pada Allah. Maka kata Nabi SAW, la ya ibnatus Siddiq, tidak wahai anak perempuan kepada sahabat aku iaitu Abu Bakar. Tidak wahai isteriku, bukan itu maknanya. Habis apa maknanya? Walakinnahum allazina yusallun wa yasumun. Mereka ini yang bila dia buat satu-satu benda dia takut ni adalah orang yang sentiasa solat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, wa hum yaqafun, dan mereka takut. Apa yang mereka takut ni? Alla yutaqabbala minhum. Takut Allah tak terima amalan mereka. Yang ni yang mereka takut. Baik, hadis direkodkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Ni hadis ni yang saya baca ni, petikan daripada tafsir ayat orang yang buat satu amal kemudian dia takut. Adakah mereka orang yang buat dosa? Tak. Mereka adalah orang yang buat kebaikan tapi mereka takut. Apa yang mereka takut? Takut Allah tak terima amalan yang mereka lakukan. Yang ni lah yang paling kita takut. Baik, asas takut kita inilah yang bawa kita pergi kepada satu ayat yang lain pula. Asas takut kita ini, dia akan membawa kita pergi kepada satu ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Ayat iaitu daripada surah Fussilat ayat yang ke-30. Asas yang kita takut, apa yang tuan-tuan takut, yang saya takut, dan harap-harap semua kita takut. Takut apa? Takut Allah tak pandang amalan yang kita buat. 30 hari kita beribadat, 30 hari kita bersedekah, 30 hari kita datang ke masjid. Kita takut Allah tak terima amalan kita. Yang ni yang paling patut kita takutkan. Takut tidak ada penerimaan qabul. Disebabkan takut itu, kita perlu lompat pergi buat pula satu benda yang lain. Apa benda yang perlu kita buat? Iaitu al-istiqamah. Untuk istiqamah di dalam kebaikan yang kita buat.
Nak kenal orang yang diterima ataupun tidak amalan dia simple dan senang sangat. Tuan-tuan nak kenal siapa geng masjid yang betul-betul. Siapa geng masjid yang betul-betul? Geng masjid yang betul-betul, geng masjid yang main masjid selepas Syawal. Itulah ahli masjid, betul-betul punya ahli ni. Okey, baik. Hak main masjid selepas Syawal, inilah geng masjid betul-betul. Siapa dia geng sedekah? Geng sedekah ni geng yang bersedekah selepas daripada Syawal dia mesti bersedekah. Inilah geng sedekah yang betul-betul. Siapa geng Quran? Geng Quran ni bukan geng tadarus bulan Ramadan, bukan. Siapa dia geng Quran? Geng yang masih membaca Al-Quran selepas daripada bulan Ramadan. Itulah geng Al-Quran yang betul. Siapa dia geng kebaikan ni? Bukan geng yang buat baik ketika bulan Ramadan, tapi geng yang masih buat kebaikan selepas daripada bulan Ramadan. Mereka lah orang yang betul. Sebab tu di sana saya sebut satu kata-kata seorang salaf. Nama dia Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni kibarut tabi'in. Tabi'in yang besar. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa sahabat. Baik, Hasan Al-Basri dia pernah sebut, dia kata bi'sal qaum alladzina la yatasaddaquna Allah haqqa illa fi Ramadan. Seteruk-teruk orang ni orang yang hanya beribadat, yang bersedekah dengan sebenar-benar sedekah, tapi hanya pada bulan Ramadan saja. Lepas bulan Ramadan kedekut nak mampu. Baik, tak sedekah lagi dah. Dia kata bi'sal qaum, seburuk-buruk orang ni orang yang la ya'buduna Allah haqqa illa fi Ramadan. Orang yang hanya beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat, tapi hanya pada bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan tak nak ibadat lagi dia. Tak datang dah ke masjid. Dia kenal masjid waktu bulan puasa saja. Habis bulan puasa tak kenal dah masjid. Panggil dah sehari 5 kali sekalipun aku tak kenal masjid. Tunggu Ramadan tahun depan pula aku kenal. Baik. Dia kata bi'sal qaum, seburuk-buruk orang. Dia kata allazina la yatluna kitaballaha haqqa illa fi Ramadan. Orang yang hanya baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, tapi hanya pada bulan Ramadan saja baca Quran. Lepas bulan Ramadan tak pegang lagi dah Al-Quran. Kata Hasan Al-Basri, aku nak bawa geng-geng Ramadan ni yang hanya fokus beribadat hanya pada bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan tak nak lagi dia ni. Aku nak bawa mereka ni pergi mana? Waktu Nabi SAW wafat. Kata Hasan, ketika Nabi wafat, waktu tersebut Abu Bakar datang bagi ucapan di hadapan para sahabat. Apa ucapan Abu Bakar ketika Nabi SAW wafat? Ayuhan nas, hei manusia, in kuntum ta'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kalau kamu beribadat sebab Muhammad, kemudian bila Muhammad dah mati, kamu dah tak nak beribadat. Dia kata sesungguhnya Muhammad yang kamu memperhambakan diri pada dia dah meninggal dunia, dah wafat. Tapi ingat, in kuntum ta'buduna Allah, tapi kalau kamu beribadat kerana Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Allah akan kekal selama-lamanya. Kata Hasan, aku nak bawa kata-kata ni, aku nak lontarkan kepada geng Ramadan ni. Apa kata-kata dia? Ayuhan nas, wahai manusia. In kuntum ta'buduna Ramadan, kalau kamu beribadat sebab bulan Ramadan semata-mata, fa inna Ramadan qad fat. Ramadan dah tinggalkan korang dalam hari ni 10 Syawal dah pun. Ramadan dah tinggalkan kita dah pun. Nak tak nak kita dah ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Tapi ingat, in kuntum ta'budun Allah, tapi kalau kamu beribadat kerana Allah, fa innallaha hayyul la yamut. Allah kekal selama-lamanya. Allah yang kita doa dalam bulan Ramadan dahulu, Allah yang sama juga berada di dalam bulan Syawal. Allah yang kita minta ampun dalam bulan Ramadan yang lalu, sama juga Allah yang sama masih berada di bulan Syawal. Pintu taubat tak pernah tertutup. Pintu masjid tak pernah tertutup. Orang miskin masih ada. Dan begitulah keadaannya. Maka disebabkan itu kita perlukan istiqamah. Istiqamah macam mana? Istiqamah di dalam amalan kita. Di antaranya Allah sebut dalam surah Fussilat. Allah kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas pegangan akidah dia. Dan kita tahu Allah Tuhan kita, Allah duk bagi pahala. Sebagaimana bulan Ramadan, macam itulah luar bulan Ramadan kita kekal dengan benda tersebut. Apa yang akan berlaku? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang ramai kepada dia. Siapa yang mampu istiqamah selepas daripada bulan Ramadan dia istiqamah, dia akan dapat kawan dengan malaikat. Baik, satu hadis kami pernah baca dalam kitab Bahrul Mazi, kisah hadis Abu Hurairah dan juga hadis yang sama daripada seorang sahabat nama dia Hanzalah. Hanzalah ni satu hari Abu Bakar main jumpa Hanzalah. Jumpa Hanzalah ni, Abu Bakar kata dekat Hanzalah, "Ma kaifa asbahta ya Hanzalah?"
Hanzalah, apa khabar engkau? Apa khabar engkau pagi ni? Hanzalah jawab, dia kata, asbahtu munafiqan. Aku dah jadi orang munafik. Terkejut Abu Bakar bila seorang sahabat mengaku kata dia dah munafik. Aku dah jadi orang yang munafik. Biar betul asal munafik. Dia kata, iyalah, dia kata kita ni waktu depan Nabi bukan punya baik. Nabi cerita pasal syurga, kita duk rasa kita dengan syurga ni sejengkal saja lagi nak masuk. Bila Nabi cerita pasal neraka, kita lah orang yang paling takut. Tapi bila kita balik rumah, kita duduk dengan ahli keluarga kita, kita pegang remote Astro waktu tu, dah habis dah. Bila kita dah start pegang handphonenya, dah habis dah. Maknanya kita lupa semua benda yang Nabi sebutkan. Bukankah munafik depan Nabi baik, belakang Nabi jadi lain? Bukankah kita pun sama juga? Dalam bulan Ramadan jadi baik, habis bulan Ramadan dah tak jadi baik macam bulan Ramadan dahulu. Patut kita kena rasa macam Hanzalah rasa. Akhirnya mereka pergi bertemu Nabi SAW. Apa Nabi jawab waktu tu? Nabi kata, wahai Hanzalah, kalaulah engkau boleh istiqamah macam engkau depan aku, macam itulah juga engkau belakang aku, maka engkau akan dapati sesungguhnya para malaikat akan berdiri di mana-mana tempat yang engkau pergi. Malaikat akan berdiri penuh di atas jalan, menghulurkan tangan kepada engkau. Maknanya malaikat tabik hormat dekat engkau. Pilah mana pun dia pergi ke Pasar Borong, malaikat berderu pergi ke Pasar Borong. Dia pergi Melaka Sentral, malaikat ke Melaka Sentral. Dia datang ke masjid, malaikat akan berbaring penuh kat jalan. Malaikat ucap apa? Malaikat tabik pada dia. Walaupun engkau berada di atas tempat pembaringan, engkau tengah tidur pun malaikat akan tabik kat engkau lagi. Maksud tabik ni malaikat respect. Ini orang bukan calang-calang punya orang. Ini orang dia bukan malaikat tapi macam malaikat. Pasal malaikat konsisten buat baik. Kalau ada manusia yang boleh konsisten buat baik ni, malaikat tabik. Dia ni ada nafsu. Dia ni ada ujian dalam hidup. Dia ni ada cabaran tapi dia boleh jadi baik. Kami malaikat ni, kami tak ada nafsu. Kami memang setting buat baik. Kami buat baik tak pelik. Tapi kalau ada manusia boleh buat baik macam kami, maka kami patut tabik dekat manusia ni. Ini yang kata orang yang istiqamah ni. Sebab itu, dalam ayat Al-Quran, surah Fussilat ayat 30 ni, Allah kata orang yang istiqamah dengan apa yang dia ucapkan, dia mengaku sungguh-sungguh Allah. Apa Allah akan buat? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah akan datangkan kepada dia jumlah malaikat yang ramai. Ada yang menafsirkan ayat ni cerita ketika nak mati. Waktu nak mati ni datang malaikat yang ramai. Malaikat ni kata, alla taqafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bimbang sedikit pun dengan kehidupan dunia dan dengan kematian. Wa abshiru bil jannah. Allah kata, malaikat, tunjukkan kepada orang yang nak mati ni dengan syurga yang kami janjikan kepada dia. Maknanya Allah nampakkan bagi dia. Sebab tu orang yang beriman ni Allah berikan satu benda dia, firasat dia. Bila dia buat baik, dia tahu Allah akan makbulkan, Allah akan terima, Allah akan berikan ganjaran syurga. Maka dia takut dan harap sama banyak. Maka dia mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Jiwa akan jadi tenang dalam keadaan dia takut, tapi jiwa dia akan jadi tenang. Allah jadikan mereka orang yang konsisten dengan amal kebaikan. Sebab tu bila kita lihat di sana, walaupun bulan Ramadan dah habis, solat malam dah habis ke? Solat malam masih lagi jadi amalan terbaik. Puasa sunat masih lagi ada. Apa dah lagi? Sedekah masih lagi kita katakan ada lagi puasa-puasa yang sunat yang lain yang kita boleh buat, sedekah-sedekah yang lain, maka amalan kebaikan tidak terputus sebagaimana hilangnya Ramadan daripada kita. Dan inilah yang para salafun soleh mereka lakukan. Mereka pohonkan Allah terima, mereka takut amalan mereka tak diterima, mereka bertaubat di atas kesilapan yang mereka lakukan, dan pada waktu yang sama mereka kekal istiqamah di atas kebaikan yang mereka buat. Kalau kita mampu buat macam tu, insya-Allah kita yakin syurga pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Dan mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita di dalam bulan Ramadan. Allahumma taqabbal. Sebagaimana ucapan ketika saat para sahabat first time jumpa selepas raya. Ini first time kita lah ni. Kali pertama saya jumpa dengan tuan-tuan selepas habis Ramadan. Tiada ucapan yang paling terbaik melainkan ucapan taqabbalallahu ta'atakum. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kalian.
dan juga amalan saya dan semua kita. Mudah-mudahan Allah terima. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.